Kita start tu lah. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia dekat line. So hari ni kita ada wakil dari NGO, parti student daripada HAP Universiti Malaya, Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia, GAMIS, yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, Yang Berhormat Datuk Wan Saiful Marjan dan YB Syed Saddiq, mana hari ini kita akan membincangkan soal Belanjawan 2024, siapa yang untung. Format dia ada 3 round. So round yang pertama adalah kita minta untuk YB untuk ada beberapa soalan lah yang ditimbulkan, dan kemudiannya round yang terakhir adalah soalan daripada panel. Okay, Tok, saya mulakan dengan YB Datuk Wan Saiful. Ya, yang online pun ada juga. Online saya nanti kita akan pick up. Okay, Tok, apakah komen keseluruhan mengenai Belanjawan 2024 dan adakah YB yakin ia akan dapat dilaksanakan? Baik. Oh, saya mula terus? Oh, okey. Itu kata tak mau formal kan? Macam mana ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak Syafiq sebagai pengurusi kita hari ini. Yang saya hormati Yang Berhormat saya Saddiq, kawan lama, tak pernah putus kawan lagi kan? Okay. Good. Dan tuan-tuan dan puan yang saya hormati, terima kasih banyak atas kehadiran pada hari ini. Tadi soalan mengenai gambaran keseluruhan. Ya, gambaran keseluruhan dan adakah YB yakin ia dapat dilaksanakan? Okey. Saya bila tengok pembentangan yang dilakukan, komen awal saya masa mula-mula dengar ucapan Belanjawan tersebut adalah hampir-hampir sama dengan komen yang saya bagi masa mula-mula saya dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan Belanjawan tahun lepas, yang mana bagi saya pembentangannya agak saya nak guna bahasa yang diplomasi sikit, yang agak kurang tersusun, dan ini mungkin menggambarkan saya tak tahu kenapa, sebab di luar sana Datuk Seri Anwar merupakan seorang pembedato yang hebat, tapi bila datang ke pembentangan Belanjawan yang berlaku sama juga tahun ni seperti mana tahun lepas, kita dapat teks yang rasmi, tapi kita dapat tahu bahawa dalam ucapan tersebut dia melompat-lompat daripada satu poin ke satu poin. Dan beberapa penekanan yang diberikan bagi saya adalah antara penekanan yang betul memang penting untuk dilakukan, terutamanya dari segi rasionalisasi subsidi. Ini bukan satu benda baru, daripada zaman Datuk Seri Najib lagi kita dah bercakap mengenai keperluan untuk rationalize. Dia panggil rationalize, sebenarnya menyusun semula pemberian subsidi kepada masyarakat yang katanya tidak sustainable in the long term. Jadi itu satu langkah yang bagi saya betul memang perlu dibuat. Cuma harapan saya dalam Belanjawan 2024 datang daripada seorang Perdana Menteri yang sekian lama bercakap mengenai reform yang perlu dilakukan dalam negara ini. Saya ada harapan yang lebih tinggi daripada apa yang kita dengar dalam Belanjawan baru-baru ini, ucapan Belanjawan baru-baru ini, yang mana apabila kita cakap mengenai rasionalisasi subsidi contohnya, betul perlu dilakukan, tapi dia tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan secara sembrono. Sebab itu saya agak kecewa. Dalam kegembiraan mendengar bahawa ia akan dilakukan, saya juga kecewa kerana tidak ada perincian mengenai bagaimana ia akan dilakukan. Kebimbangan saya ialah dalam kita kata potong-potong-potong, dia jadi macam dulu, macam PH 1.0 yang kita dua-dua ada dalam tu. Kita bertelagah juga sebenarnya mengenai cara perkara itu nak dibuat. Adakah dia okey kita perlu potong maka potong terus, ataupun should it be a soft landing punya proses? Of course saya lebih percaya dengan cara yang untuk lebih lembut dan dibuat secara beransur-ansur, tapi nampaknya kali ni dia potong-potong terus. Hari ni contohnya ceiling price, harga ayam diapungkan. Dia kata nak bagi subsidi bersasar. Mana dia? Kalau orang tak mampu, kalau harga naik, dan market system, betul harga boleh naik, harga boleh turun. Betul apa yang Menteri cakap dalam Dewan baru-baru ni, semalam ke 2 hari lepas, ada disebut bahawa dia mungkin turun lebih rendah daripada harga sekarang. Betul. Tapi kalau naik secara jadi lebih tinggi secara tiba-tiba, mana dia subsidi bersasar? Apa mekanismenya? Sebab tu kebimbangan saya ialah dari segi pelaksanaan proses reform welfare system ini dibuat secara terlalu ad hoc.
dan kebimbangan saya dia akan menyebabkan ada golongan yang untung, ada golongan yang tak rasa apa-apa, tapi ramai lagi yang akan rasa terkesan daripada reform yang tidak terlalu terperinci pembentangannya. Saya lebih suka kalau sekiranya kita bercakap dan saya nak fokus pada welfare reform ni, sebab biasanya dalam bajet orang tak tanya sangat mengenai tadi kita cakap mengenai entertainment tax tadi, macam-macam benda lah tadi. Biasanya dalam bajet ni orang fikir apa yang aku dapat. Jadi saya nak cakap mengenai welfare reform ni. Saya lebih suka kalau sekiranya, sebab di sebelah Pakatan Harapan ni kita dengar tuntutan untuk diadakan reform dah sekian lama. Jadi saya mengharapkan adalah lebih baik, saya mengharapkan kalau sekiranya nak dibuat reform, maka bentangkan reform tu dengan penuh dan dengan teliti, dengan cara yang lebih terperinci. Welfare reform contohnya, banyak negara dah buat welfare reform. Dalam sebelah Perikatan Nasional kita ada menyebut banyak keperluan untuk melihat dan mengkaji apa yang dilakukan di Australia, United Kingdom, di negara-negara Scandinavian. The welfare systems over there are much better arranged than apa yang kita ada dalam negara kita. Kenapa tidak dilihat setahun yang lepas ini, tidak dikaji apa yang dilakukan di sana dan digunakan Belanjawan 2024 ini untuk reform the whole welfare system, supaya betul-betul boleh buat subsidi yang bersasar, bukan saja subsidi tapi bantuan juga secara yang bersasar, supaya tidak berlaku ketirisan dan tidak ada lagi cakap-cakap mengenai betapa besarnya kos yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Jadi sebab itulah merujuk pada bahagian kedua soalan Syafiq tadi, adakah kita yakin, saya yakin bahawa ia akan dapat dilaksanakan. Saya agak bimbang dia padam ya. Oh, dekat parlimen kena padam, tak ada speaker sini. Ni bateri tak ada ni. Sebab itulah dari segi pelaksanaannya saya agak kurang yakin ia akan dapat dilaksanakan dengan cara yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Pelaksanaan pemotongan subsidi, pemotongan bantuan, semua ni senang untuk dibuat. Tapi adakah dia akan membolehkan rakyat rasa kesan positif daripada perkara tersebut? Yang ni yang saya bimbang. Sebab nak potong senang, nak bagi rakyat rasa lega dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan, itu agak mencabar dan itu perinciannya masih belum ada. Jadi saya rasa saya berhenti kat situ. Okey, YB tadi daripada muda, kalau kata pandangan besar itu dia tengok daripada welfare system dan subsidi. Mungkin daripada segi YB pula, apa yang YB nampak daripada keseluruhan bajet 2024 ni, dan adakah YB yakin dia boleh dilaksanakan sebaik mungkin? Terima kasih. Saya rasa banyak pandangan yang disampaikan oleh YB Datuk Wan agak sama dengan apa saya utarakan di dalam parlimen dan juga di luar parlimen. Saya selalu tekankan bila kita mendengar ucapan belanjawan ni, jangan lihat ucapan belanjawan kerana lazimnya perkara-perkara baik dia akan diumumkan. The devil is always in the details. Sebab itu sambil Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berucap, saya cepat-cepat baca buku belanjawan sebab dah bertahun-tahun. Bila saya dalam kerajaan pun saya faham, dalam pembangkang pun sebegitu, sekarang dalam kerajaan ke pembangkang semula, devil is in the details. Saya beri contoh ya. Yang jelas pada tahun depan kita akan rasai peningkatan kos sara hidup yang agak jelas. Kerajaan telah umumkan dia akan apungkan harga ayam dengan telur. Malaysia ni adalah kita makanan ruji kita ayam dengan telur lah. Setiap individu, bukan isi rumah, individu purata akan makan 320 biji telur setiap tahun. Bagi ayam 50 kg setiap individu. Itu di satu peringkat. Kedua, kerajaan telah umumkan dia akan tarik semula subsidi diesel. Subsidi diesel secara amnya bagi satu isi rumah yang ada 1.5 kereta diesel 4x4, khususnya di kawasan pedalaman Sabah Sarawak yang sangat memerlukan, subsidi bulanan RM500. RM500, bukan jumlah yang kecil. Peniaga-peniaga kecil yang guna genset diesel, jumlah yang besar juga. Van dan bas sekolah menggunakan diesel, jumlah yang besar juga. So kalau campur itu semua, kirakan the loss dengan kenaikan kos sara hidup itu setiap bulan, dia agak mendadak. Sebab itu saya mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia katakan bahawa subsidi diesel ni akan dilakukan secara berkala. Tapi belum diperincikan berkala itu macam mana. Dia ada perincikan, dia kata okey, subsidi kepada beberapa industri akan disalurkan melalui industri tersebut.
Tapi kalau tanya pemandu bas sekolah dengan van, dia bukan sebahagian daripada industri. Keluarga di Sabah Sarawak, atau bukan saja Sabah Sarawak lah, di Muar banyak juga di kawasan Sungai Balang guna 4x4, kawasan pedalaman atau separa bandar kau guna 4x4. Di mana ada bawa industri? Mereka ni akan paling teruk terkesan. Dan pada masa yang sama, di bersudut masa hadapan negara, what will happen to our plan to develop biodiesel? Ini lagi satu plan lah, biodiesel. Tapi sekarang kita dah, it's as if kita nak pull back daripada industri diesel ni. So itu satu perkara yang saya rasa kita perlu perincikan sedalam mungkin, kerana akan ada kenaikan yang saya rasa agak mendadak. Sebab itu bila kerajaan mengumumkan ada tambahan bantuan tunai daripada 8 bilion ke 10 bilion, tetapi realitinya daripada apungan harga minyak, telur dengan penarikan diesel itu, kalau campurkan penarikan subsidi itu, boleh berjumlah 15 ke 17 bilion ringgit. So 2 to 17 billion is a big amount. Okay. But saya perlu realistik dalam bab ini. Sebab saya perlu jujur, kalau saya dalam kerajaan, boleh ke saya teruskan? Agak susah juga. Tetapi plan dan perincian itu perlu dibentangkan sejelas mungkin supaya rakyat boleh bersedia dengan kenaikan tersebut. Adakah dia terus akan apungkan harga diesel? Atau adakah harga bumbung itu akan dinaikkan? Sekarang bagi setiap liter subsidi RM1.60. So adakah dia akan dinaikkan setiap tahun 20% contohnya harga bumbung, supaya rakyat boleh bersedia, market can prepare. Saya dah ajukan soalan ni kepada Yang Berhormat Menteri Rafizi semasa dia menggulung, tapi dia kata we don't want to do it early, kita nak umumkan nanti. But people are waiting. Pasaran sedang menunggu. Dan bukan itu saja, saya pun nak tahu, supaya saya boleh bahaskan berapa bantuan tunai perlu diberikan. Pada masa yang sama, kita tak boleh lihat in a vacuum. Itu satu. Kenaikan cukai perkhidmatan 6 to 8%, itu difahami. Tapi again, the devil is in the details. 6 to 8%, the 2% increase may not be big. Tapi sebelum ni, sektor logistik diberikan pengecualian. Sekarang akan ditingkat ke 8% form pengecualian saya dikenakan. So again, logistik industry, dah lah mereka menggunakan diesel, sekarang kena tarik. Plus cukai perkhidmatan yang sebelum ni dikecualikan, dikenakan. And we all know dalam mana-mana rangkaian ekonomi, logistik tu teramat penting. So bagaimana kita nak kendalikan? Adakah dia akan dinaikkan terus 8%? Is it step by step? Adakah ia akan dikecualikan? Dan perkara ini, again, devil is in the details. Kalau tak diuruskan dengan baik, tahun depan akan jadi tahun kos hidup yang mahal lah, secara jelas. Dan ini akan memberi impak kepada semua. Yang saya agak risau dalam bab ini. Okay. Itu satu. Tetapi dalam mana-mana kerajaan pun, kita perlu uruskan pendapatan negara, iaitu perlu ada sistem pencukaian yang progresif, adil. Itu kita semua faham. Tetapi masalah yang lebih besar adalah apabila rakyat kena cukai, ya, subsidi kena potong, tetapi pembaziran itu masih diteruskan. Itu kerisauan utama. Saya beri contoh dalam beberapa perkara yang saya telah bangkitkan, ya, di dalam Dewan. Projek-projek besar, contohnya penambahan LRT 3, tambah 5 ke 6 stesen. I'm all for public transportation, saya rasa itu baik. Cuma persoalan, again, the devil is always in the details. Penambahan 5 ke 6 stesen ini, purata penambahan satu stesen itu berjumlah 980 juta ringgit for one station. One station, kerana total cost of the project is 4.8 billion. You know how big that is? Again, you benchmark lagi sekali. Ini bukan greenfield project. Greenfield maksudnya you bermula from scratch. Nak ambil tanah, nak bina baru, tak. Sebab LRT 3 tu dah ada. Ini penambahan saja. Benchmark contoh di Penang, berapa banyak? I think 20 plus station, total cost 10 billion. Per station is about 450 million. Jauh beza lah. Bukan sedikit beza. Bezanya agak luar biasa. So saya dah tanya beberapa pakar-pakar industri, kenapa kos dia sangat mahal dan luar biasa? Oh, dia kata mungkin dia punya specs, bukannya daripada jumlah coach. Saya ni pengguna pengangkutan awam, jumlah coach paling penting daripada saya kena tunggu 6 minit, tunggu 3 minit. Bukan. Tapi in terms of, is it an it's a very technical term. Is it open free gate model atau is it a sliding gate model? Who cares about this, man? I mean, priority akhirnya adalah, is it on time? Is it enough? Is it accessible? Itu paling penting. So ni lagi sekali orang akan tanya, adakah ia diuruskan baik atau adakah ini pembaziran untuk diberikan kepada kontraktor milik mereka? Another question, electric bus. Lagi sekali, I'm all for electric buses, but the cost per unit, bukan saja saya bangkitkan, mantan menteri YB pun bangkitkan in terms of per unit cost. Satu electric bus yang kalau ikut di harga di pasaran, it's not that expensive. Dia akan ada marginal increase in cost jika nak dibandingkan dengan bus-bus sedia ada, conventional buses. Tapi no, nak
jumlahnya sangat tinggi. Again, perincian tu tiada. Bailout, saya beri lagi satu contoh. Kita kata kita sentiasa nak FDI. FDI ni sangat penting. Dan kita juga nak DDI. Maksudnya Direct Domestic Investment. Maksudnya daripada pemain-pemain tempatan kita. Apabila ada GLC yang bermasalah, ya, contoh sebelum ini kita dah bangkitkan isu LCS. Dah naik lagi 2.1 bilion kurang satu kapal. Itu yang kena bailout, korang punya duit lah ni, cukai rakyat. Bukan itu saja. Boosted plantation, ya. Yang sebelum ni dia dah buat RFP, open tender. Open tender jelas, transparent, panggil semua, termasuk Sime Darby, syarikat-syarikat milik kerajaan jika nak ambil alih. The point is, kalau tak ada masalah tunai. Dan kedua, replantation cost 450 million a year, and they have to make bond payment end of this year. Lagi sekali, bila ada masalah, government comes in, GG, government guarantee, which is another word for bailout, 2 billion ringgit. 2 billion ringgit. So, saya bangkitkan isu-isu ini mengapa? Sebab rakyat diharapkan untuk ikat perut, ya, rakyat diharapkan untuk, oh, tak boleh berkira soal subsidi. Rakyat tak boleh komplain merungut bila cukai naik. Tetapi pembaziran masih diteruskan dan jumlahnya berbilion ringgit. Baru semalam Prof Jomo ada buat ulasan, kita terlalu fokus dalam bab subsidi, tetapi pembaziran itu masih diteruskan. So that's the problem. Sama seperti dulu, saya ingat apabila ada beberapa protes kepada pimpinan Datuk Seri Najib Razak when implemented GST. It's not about the tax, tetapi apabila cukai yang dipungut itu tidak diuruskan dengan baik dan pembaziran berskala besar berlaku, di situlah rakyat marah. Tapi kalau rakyat tahu bahawa duit cukai mereka diuruskan dengan baik untuk aktiviti-aktiviti subsidi bersasar, kurangkan beban mereka, adakan hospital dengan kualiti yang baik, pendidikan yang berkualiti, saya rasa rakyat tak marah. So I think in total dalam bab ini, the devil is always in the detail. So kerisauan saya dengan apa yang telah dibentangkan pada tahun depan, pertama, kos harga hidup rakyat akan meningkat dengan mendadak. Pada masa yang sama, kerisauan saya yang kedua, soal reforms yang diwawakan sebelum ini memang saya rasa seperti tidak wujud lah. Dia ada tetapi sangat marginal. Dan ingat, ni bukan kerajaan PN atau BN, no. I mean, to be fair, this is a PH-led government. You have been wearing the mask of reforms all this while. So, expectation tu jauh lebih tinggi. Peruntukan parlimen tak payah katalah. Saya dengan YB1 dah bangkitkan berkali-kali. 4 juta ringgit, pembangkang kosong. Saya rasa it's very rude and disingenuous bila menteri kata ni duit untuk bayar orang TikTok. Ridiculous lah. Itu memang dia maki rakyat keluarga susah kat kawasan pembangkang ni. Kita ada proses, kita nak mohon, mana boleh bayar TikTok macam tu je. Itu yang pertama. Kedua, akta pendanaan politik yang saya dah bangkitkan berkali-kali daripada dulu, ya, masih tak ada. Selagi tak ada, selagi itulah masalah rasuah berskala besar di Malaysia ni akan berlaku. Kerana akhirnya soal kontrak besar, soal concession, monopoli, oligopoli, itu semua akan berterusan kerana tidak ada akta pendanaan politik. Yang sepatutnya kita ada, negara-negara lain dah ada, kita masih terkebelakang, tiada langsung. Sebab itulah masalah-masalah ini akan berterusan. Banyak lagi isu-isu lain lah. Tapi bila reform tu saya lihat tiada, saya agak risau. Kerana akhirnya, saya dah bincangkan sebentar tadi, subsidi dikurangkan, beban rakyat dinaikkan, tetapi dalam bab urusan wang pembayar cukai itu, it is tied back to reforms. Kalau tak dapat diuruskan dengan baik, akhirnya itulah, hanya satu pihak yang terbeban, itu rakyat biasa. Tetapi mereka yang menduduki tahta kuasa akan terus bermaharajalela. Terima kasih. Okey, panjang je. Jadi nanti kita boleh bincang dengan Datuk Wan kalau dapat peruntukan untuk bayar sos main TikToker sini. So YB Syed Saddiq menyebut tentang banyak perkara tu lah, tentang kutipan tentang pelaksanaan penggagihan subsidi yang tidak seimbang, teks yang boleh menyebabkan kenaikan kos pada rakyat, dan juga subsektor luar bandar, dan perbelanjaan kerajaan yang terlampau banyak pembaziran. Jadi itu ni host ada bagi pandangan peribadi sikit. Bagi saya tuan, subsidi ni adalah reward kepada pembayar cukai. Ini saya selalu cakap dengan tuan. Jadi kalau dia bayar cukai, jadi dia layaklah untuk menerima reward yang diberi oleh kerajaan lah, sama ada daripada bentuk subsidi diisi atau sebagainya. Jadi tak apa, orang bukan nak dengar saya punya ni, untuk nak dengar Datuk yang pandangan. So tu
Siapakah yang untung dan siapakah yang Datuk rasa rugi dalam belanjawan ini? Siapa yang untung, siapa yang rugi? Kita punya topik kita lah ni. Saya rasa yang, kalau kita cakap yang rugi dulu, yang rugi dulu, yang paling rugi saya rasa ialah mereka yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri dengan niat untuk menyaksikan reform berlaku di Malaysia. Sebab apa yang berlaku sekarang ialah kita dah tengok ini dah bajet kedua, belanjawan kedua yang beliau bentangkan. The reform agenda dah tak ada dan pelbagai alasan dibagi. Tadi timbul mengenai Kementerian Dalam Negeri, mengenai pemansuhan Akta hasutan tadi. Kota Baru tanya kepada Menteri Dalam Negeri bila nak hapuskan. Dia tanya balik kepada Kota Baru masa Kota Baru jadi Menteri Undang-Undang, hapuskan ke tidak. Jadi Kota Baru kata kami ada niat tapi tak sempat nak buat sebab dijatuhkan dulu. Dan dia kata nanti macam mana tadi dia kata, kita pun berniat, kami pun ada niat dan belum sampai macam tu lah, lebih kurang kami pun ada niat tu dah. Tapi poinnya ialah kalau sekiranya dia betul-betul nak melihat reform, then tak ada sebab untuk tunggu. Nak buat-buat je lah. Apa nak tunggu-tunggu lagi atas pendanaan politik tadi yang disebut oleh Wabi Said Sadiq. Kenapa tidak dijadikan agenda pertama dalam urus tadbir kerajaan? Kenapa sampai sekarang tak ada? Tak ada bunyi langsung pemisahan kuasa antara AG dengan penawar raya. Nak kaji lagi. Dulu dah ada kajian lah. Pendanaan politik itu lagi real. Pendanaan politik tu saya ingat lagi 2-3 minggu sebelum sebelum parlimen dibubarkan, saya dipanggil mewakili Bersatu untuk hadir dalam satu perbincangan di sini. Draft dah ada. Betul. Draft dah ada. Semua parti ada. UMNO, Ahmad Maslan dengan siapa tak seorang lagi saya tak ingat. Saya bertelagah dengan Datuk Seri Ahmad Maslan dalam mesyuarat tu. Sebab saya insist semua parti kena declare dia punya aset. Dia kata UMNO tak setuju untuk declare aset. Jadi saya ingat dia ada. Semua parti ada. Dan kalau nak buat, apa yang perlu dibuat ialah itu, dia dah terlibat dalam perbincangan yang ada mengenai pendanaan politik tapi tidak diperkenalkan sehingga hari ini. Konon-kononnya nak buat kajian lagi. Jadi bagi saya yang ruginya dalam belanjawan ini ialah mereka yang menyokong Pakatan Harapan atas dasar reform. Sebab agenda reformasi itu tidak dibawa oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Kalau dia menyokong Pakatan Harapan atas dasar dia mendewa-dewakan Anwar Ibrahim, yang tu lainlah. Pergilah sujud dan sembah kat situ, okeylah dah jadi Perdana Menteri. Jadi tu dia rasa untung lah. Tetapi yang ruginya ialah termasuklah juga saya tak pasti Wabi Said Sadiq ada tidak, tapi antara yang mengguling-guling dengan Mak Sabu kat Dataran Merdeka tu saya pun ada sekali. Lari daripada FRU, saya ingat dulu boleh lari kurus lagi, sekarang tak pernah boleh lari dah rasanya. Tapi masa tu lari bersungguh punya lari sepanjang jalan Tunku Abdul Rahman daripada Dataran Merdeka. Tapi itulah dia, sokongan yang dibagi tidak diterjemahkan, tidak diambil peluangnya untuk melaksanakan reform yang perlu dijalankan. Jadi kumpulan pertama saya rasa rugi ialah mereka menyokong Kerajaan Pakatan Harapan atau menyokong Pakatan Harapan atas dasar reformasi. Saya rasa semakin lama mereka memerintah, semakin lama mereka mentadbir, semakin rugi golongan ini. Sebab peluang-peluang yang ada tidak digunakan. Saya juga merasakan bahawa ni, tunggulah dalam masa sebulan 2 bulan ni, saya rasa kalau kita tengok nanti the B40s and the M40s akan mula rasa betapa ruginya mereka daripada kesan daripada belanjawan 2024 ini. Sebabnya ialah banyak perkara yang akan ditiadakan daripada benda-benda yang mereka biasa terima sebelum ini, tetapi tidak diteruskan ataupun dihentikan melalui belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Jadi saya rasa majoriti rakyat negara kita akan rugi dalam hal ini. Yang untung ni payah sikit kita mangkang nak kata ada orang untung ni payah lah. Tapi yang confirmnya menteri-menteri akan dapat kereta baru, ahli-ahli parlimen kerajaan akan dapat peruntukannya. Yang ni yang akan untung lah. Yang kereta baru ni melambangkan, dengar tak macam mana dalam belanjawan itu satu ayat dia disebut, anggota pentadbiran akan dapat electric vehicle yang baru. Electric vehicle kalau yang sesuai untuk tahap menteri ni, dia bukan the style yang hybrid murah-murah ni, dia dah masuk kategori mewah. Jadi dalam keadaan
rakyat terpaksa tanggung harga ayam mahal, harga ikan naik, harga beras naik, beras tak jumpa, telur tak jumpa dalam pasaran. Mereka kemewahan itu meningkat. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa merupakan satu kerugian bagi majoriti rakyat dalam negara. Yang untungnya susah nak bayang ni. Tapi adalah beberapa perkara yang saya rasa in the long term akan ada kebaikannya juga. Saya terima hakikat bahawa agenda Perdana Menteri, agenda kerajaan untuk reform the welfare system terutamanya, mengawal ketirisan dari segi subsidi, ini ada kebaikan jangka masa panjang. Saya rasa kita sebagai, walaupun duduk di sebelah pembangkang, kita tak boleh nak kata semua yang kerajaan buat ni salah. Ada juga yang baik, yang kita kena terima hakikat bahawa itu baik. Cuma yang saya sebut tadi lah, keuntungan tu is in the long term. Yang ni nak cushion the impact of the changes ni, apa yang nak dibuat oleh kerajaan bagi saya agak kurang jelas. Yang lain-lain saya rasa nanti saya ada komen sikit lagi, tapi selepas ni lah dalam soal jawab ni. Okey, simpan tu Okey, Datuk sebut jadi Datuk lari daripada FRU. YB Syed Saddiq dia tak lari daripada FRU, tapi dia duduk sepentas masa Anwar sebut saudara rakyat yang susah, yang derita, jadi rakyat. Tapi tak apa, kita berbangga sebab atas dasar prinsip dia tolak DNAA tu, dia membuat satu keputusan yang baik. Okey, YB, siapa yang untung, siapa yang rugi dalam belanjawan ni? Is it rakyat yang susah dan derita yang YB dengar atas kertas tu? Ya. Dia saya rasa jangkau sedikit, kerana apa yang dijanjikan sebelum pilihan raya dan apa yang dilaksanakan sangat berbeza. Dia bukan sedikit. Sejujurnya, saya percaya apa yang perlu dilakukan agak sukar, sama seperti kerajaan-kerajaan terdahulu. Tetapi apabila kerajaan terdahulu buat, kena hentam kiri kanan atas bawah, dan dihentam oleh mereka. Tapi apabila mereka berada dalam kerajaan, mereka buat benda sama. Saya beri contoh, beberapa contoh. Dulu, yang bangkang paling kuat rasionalisasi bersasar ini adalah PH. Yang tak nak harga diesel minyak diapungkan, PH. Sampai apabila saya ingat masa tu, katakan harga minyak dan diesel ni, tak apa, biar walaupun orang kaya dapat ni, tapi akhirnya dia akan, dalam aliran ekonomi tu, akhirnya harga barang akan terkawal. Yang nak buat sebelum ni Datuk Seri Najib awal-awal. Cuma kritikan saya pada masa tersebut bukan dalam bab pencukaian ataupun pengurangan ataupun subsidi besar itu, tetapi perbelanjaan yang kita semua tahu sekarang telah terbukti is expenditure. Perbelanjaan yang akhirnya tidak pergilah ke tempat yang sepatutnya ia pergi. So itu pertama sekali yang saya janggal lah dalam bab itu. Saya ingat dekat dalam parlimen entah berapa kali, di dalam dan di luar parlimen, kata bahawa tidak ada janji pasal soal PTPTN, soal harga minyak. Benda ni kita perlu ada jujur. Dia kalau walaupun akhirnya kita sedar kita tak dapat lakukan, maklumkanlah kenapa kita tak boleh lakukan. Jangan kata atau tak janji. Saya ada masa tu yang dijanjikan pada bulan 6 bulan 7 tahun lepas, sebelum pilihan raya. Ini masa dekat Kongres PKR atau perjumpaan PKR. Itu bukannya pada zaman PAS dengan PR Pakatan Rakyat, bukan. Tahun saya ingat bila itu dijanjikan, saya berfikir macam mana nak buat, sebab harga minyak masa tu dah RM2.05. Itu RM2.05 tu dah subsidi agak luar biasa tau. Setiap liter tak silap RM1.30 ke RM1.40 subsidi. Bukan sedikit. So macam fikir macam mana nak turunkan lagi. Tapi itu dijanjikan. Tol akan dimasukkan, dijanjikan. Lagi sekali saya ingat masa tu, saya panggil pimpinan muda, ni impossible, tak boleh, macam mana nak lakukan. Sebab masa tu saya ada pengalaman sedikit dalam kerajaan, saya dah tahu macam mana. So dalam bab bila dijanjikan, pelik tu sekarang bila kita bangkitkan, kita pula kena kutuk. It is our job in opposition to raise it up. Sebab itu apa yang telah dijanjikan. So saya rasa agak pelik dan janggal apabila kita kritik, kata kita pula yang tak fokus isu-isu rakyat. Ini apa yang kalian janjikan? Isu reforms memang, kalau saya senaraikan memang banyaklah. Akta Pendanaan Politik, peruntukan parlimen yang adil, hadkan penggal Perdana Menteri,
reform yang besar yang boleh dibuat dari segi peruntukan ni. Kalau dia nak buat, dia ada dua option yang boleh dipilih. Yang pertama ialah bagi kepada semua secara sama rata. Yang kedua, yang pertama tadi bagi kepada semua, yang disebut di Muhammad Syed Saddiq tadi. Yang kedua, bagi saya dia ada juga satu lagi pilihan. Jangan bagi kepada semua. Betul. Bagi betul-betul sama rata kosong. Tapi bagaimanapun bagi saya ulas dua-dua. Kalau sekiranya dibagi kepada semua secara sama rata, maka yang akan dapat manfaat ialah rakyat di kawasan itu. Antara benda yang betul-betul mustahak yang bagi saya perlu diberikan, sama ada dia pilih option 1 ataupun option 2, ialah peruntukan untuk operasi pejabat pusat khidmat. Yang ni sebenarnya bukan satu pilihan. Betul. Dia kena bagi sebab ini adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan menang secara sah, dan kemudian ada kos untuk menjalankan operasi pejabat tersebut. Pejabat ni bukan satu benda yang kita ikut suka hati. Aku ingat nak buat besar-besar, bukan begitu. Tapi bagi satu limit dan satu garis panduan yang jelas bagaimana perbelanjaan boleh dibuat, dan bagi peruntukan sebanyak itu. Saya suka quote beberapa contoh yang ada, terutamanya di Britain, United Kingdom. Ni tadi saya sempat Google sekejap. UK very transparent. Ada satu publication, kalau sekiranya Google boleh jumpa, diterbitkan oleh IPSA, Independent Parliamentary Standards Authority. Ni clear, satu buku, The Scheme of MPs Staffing and Business Cost 2023-2024. Dia revise almost every year. Dalam ni diperjelaskan apa benda yang boleh dibelanjakan, apa benda tak boleh belanjakan, apa benda yang boleh diklaim, apa benda tak boleh claim. Dan saya bagi contoh antara benda yang kerajaan mesti bagi, dia memang jelas kat sini, dia bukan ikut suka hati je. Untuk pentadbiran pejabat, MP staff pay range, jadi apa, julat bayaran gaji untuk staff, dia siap bagi. Pegawai pentadbir 1 minimum £23,000, maksimum £33,000 setahun. Pegawai pentadbir kanan, senior administrative officer, minimum 26, maksimum 40. Office manager, minimum 33, maksimum 52. Research parliamentary assistant, minimum 25, maksimum 39. Ada range dia. Dan ada kriteria ada nak pergi range tu macam mana. Sama lah macam kita pegawai kerajaan kan ada dia punya grade-grade dia kan. Jadi sebenarnya boleh dibuat. Kalau nak dibuat, bukan payah pun. Kalau pening-pening kepala, kalau memang tak mampu nak buat kajian yang mendalam, kopi je lah. Model dah ada. Kalau dah tak tahu nak buat sangat, kalau dah betul-betul tak kompeten nak buat macam mana. Tapi inilah dia. Dia ada peluang untuk buat reform, dia tak buat. Yang saya kata tadi, satu ialah bagi kepada semua secara sama rata. Paling kurang bagi kepada semua kos operasi. Betul. Kalau tak nak bagi kos pembangunan tak apalah, tapi permudahkan untuk dapat peruntukan-peruntukan agensi kerajaan yang ada, supaya kalau ada permohonan dia boleh bagi. Tapi permohonan ni kadang-kadang dia benda-benda yang mungkin tak masuk dalam kerangka yang boleh dibantu oleh agensi kerajaan. Contohnya masjid minta kerusi batu, set kerusi batu kan. Nak pergi agensi kerajaan mana? Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, Majlis Agama Islam ke, nak pergi agensi kerajaan mana minta kerusi batu? Sebab buat masjid, lepas tu kan malam-malam antara maghrib dengan isyak kadang-kadang orang suka duduk, jadi dia perlukan set kerusi tu. So itu nak masuk peruntukan mana? Mungkin agensi kerajaan tak sesuai, sebab tu dia datang kepada ahli parlimen. Dia benda-benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Saya pun tak pernah fikir sebenarnya. Jadi ahli parlimen, antara permohonan yang datang ialah mohon ke kerusi, mohon meja. Tapi ada lagi benda-benda yang untuk lebih fundamental. Contohnya budak-budak sekolah, anak-anak sekolah nak pergi lawatan. Sekolahnya bukan di kawasan yang berada, bukan di kawasan orang kaya. Jadi dia mungkin bolehlah kutip duit cukup untuk bayar sewa bas, tapi kos tempat-tempat lain, nak pergi makan minum, kos tambahan dalam kos perjalanan, sewa penginapan dan sebagainya. Dia bukan minta banyak pun, minta 500, tak 1,000, 1,500, bukan banyak pun. Tapi kita nak ambil daripada mana benda ni, peruntukan ni? Dan sekali lagi, mana tidak diberikan, selagi itulah tidak dapat dijalankan tanggungjawab yang sepatutnya dijalankan. Sebab itulah kalau nak bagi semua. Tapi ada satu lagi yang kita jarang fikir, iaitu kalau tak nak bagi, jangan bagi kepada semua.
Sebab apa saya jadikan ini satu option? Ini saya bercakap untuk peruntukan pembangunan lah, bukan peruntukan operasi. Operasi ni saya rasa ini wajib bagi. Dia tak ada bahas mengenai ini. Ini yang tambahan lagi daripada tu. Kalau tak nak bagi semua. Sebab apa saya kata ini sepatutnya jadi satu option kalau kita betul-betul nak reform. Budaya masyarakat kita minta bantuan daripada wakil rakyat ni, dia bermula tu daripada zaman UMNO dengan politik wangnya, dengan tabur sana sini ni. Sebab sebenarnya peranan ahli parlimen, peranan ahli Dewan Undangan Negeri ialah legislators, bukan welfare officers. Sebagai legislator, tak ada peruntukan pembangunan nak bagi yang sikit-sikit dia pun tak apa sebenarnya. Tapi apabila telah dibiasakan bagi, maka apabila tak boleh bagi, dia dianggap apalah hampas punya wakil rakyat. Sebab dah jadi budaya dalam masyarakat kita. Satu-satunya cara untuk mengubah budaya masyarakat daripada budaya meminta-minta kepada satu budaya yang lebih sihat, yang menganggap bahawa wakil rakyat ni KPI dia ialah apa dia dibuat di parlimen, rather than KPI dia ialah apa yang dia bagi kepada pengundi. Satu-satunya cara untuk memastikan perubahan budaya ni boleh berlaku ialah dengan menghentikan terus semua, baik kerajaan baik pembangkang, tak payah bagi, supaya semua orang akan kata bahawa minta maaf lah, daripada mula kerajaan ni kita nak ubah budaya masyarakat dan kita nak ubah budaya pegawai-pegawai dari agensi-agensi kerajaan juga, yang mana masyarakat nak minta bantuan boleh pergi pejabat ahli parlimen, pejabat ADUN, tapi akan disalurkan kepada agensi yang berkenaan, bukan dengan cara wakil rakyat secara ialah pertimbangannya buat bagi kelulusan. Dia boleh. Jadi nampak, dia ada peluang sebenarnya. Kerajaan ini ada peluang untuk mengubah budaya masyarakat kita yang sebenarnya dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Tapi dua-dua dia tak buat. Bagi kepada semua sama rata tak buat, tak bagi pun tak buat juga. Yang dia buat ialah meneruskan apa yang dia sendiri komplain dulu. Kalau dia tak komplain dulu, saya tak marah sangat. Tapi yang bestnya kat sini ialah yang kita kena faham ialah dia duk komplain sehingga kita pilihan raya berapa bulan? 19 hari bulan. Sehingga 18 hari bulan dia duk komplain lagi pasal benda tu. 19 hari bulan dia angkat sumpah berapa hari bulan tu. Angkat sumpah je tiba-tiba berubah fikiran. So ini yang berlaku ketidakadilannya. Saya tadi pengurusi ada sebut sikit mengenai saya dikritik. Ada seorang pelajar katanya saya tak jumpa dia. Saya ada di pejabat, biasanya hujung minggu saya ada di pejabat, tapi saya tak jumpa dia. Katanya dia datang ke pejabat saya di Tasik Telugu. Kemudian apabila datang ke pejabat saya, mungkin dia jumpa sama apa, kita bagi tahulah. Saya tak ingat dia minta apa, tapi minta bantuan untuk masuk universiti lah lebih kurangnya. Bila kita kata kita tak ada kemampuan untuk bagi peruntukan begitu, dia pergi ke pejabat ahli parlimen lain daripada kerajaan. Pegawai kepada ahli parlimen kerajaan ni, saya nak sebut nama boleh, tapi saya tak nak sebut sini sebab kawan. Pegawai kepada ahli parlimen kerajaan ni buat satu kenyataan mengatakan orang daripada Tasik Telugu pun terpaksa pergi minta kat tempat dia. Lah sebenarnya bos engkau tu yang tak bagi, sebab tu dia terpaksa pergi ke sana. Tapi ini dipergunakan oleh mereka untuk memperkecilkan kebolehan kita. Sedangkan dia yang ikat tangan, dia ikat kaki kita, tiba-tiba suruh bertanding secara sama rata. Sebab itulah bagi saya belanjawan ni belanjawan yang bagi mereka yang betul-betul nak reform. Saya rasa kita dua-dua setuju dalam hal ni. Mana-mana kerajaan mentadbir pun kita nak tengok reform itu berlaku. Dan kalau reform itu berlaku, kita sokong. Kita bukan bangkang secara sembrono begitu. Tapi apa yang kita nampak hari ni lah, reform tu dah tak ada dalam kerajaan ni. Sebab tu saya kecewa dengan belanjawan ni, yang mana adalah elemen-elemen yang visi jangka panjang ni mungkin baik, tapi the reform is already gone. Dan saya tak pasti, saya tak tahulah macam mana kawan-kawan yang duduk dalam Pakatan Harapan sekarang, yang duduk dalam kerajaan sekarang, yang dulu sama-sama bercakap mengenai reform di sana sini. Saya tak tahu how can they live without conscience dalam keadaan macam tu. Tak rasa bersalah ke naik jadi kerajaan dengan melaungkan agenda reformasi yang sebegitu bersemangat, tiba-tiba sekarang dah terlupa semua itu, termasuklah dalam hal peruntukan ahli parlimen. Tapi macam mana pun, itu yang saya kata tadi, kalau dia nak reform masyarakat
dia ada peluang untuk buat dalam Belanjawan 24 dengan cara memberhentikan semua, bagi peruntukan operasi je, tapi lain semua tak ada. Tapi tak buat. Apa yang dia buat ialah mendera rakyat di kawasan-kawasan yang pilih ahli parlimen daripada parti yang tidak sama dengan dia. Tapi this is our democratic rights. Pembangkang ini dalam sebuah kerajaan yang mengamalkan Westminster demokrasi macam Malaysia, pembangkang ni kalau dia nak betul-betul menjadi seorang yang amanah dalam menjalankan tanggungjawab, dia wajib bangkang setiap satu yang disebut oleh kerajaan. Kalau sekiranya dia tiba-tiba tidak membangkang dalam Dewan Rakyat, bagi saya macam boleh dipersoalkan halal ke tidak gaji dia ambil. Sebab kerja dia pembangkang. Ini dia nak mainkan retorik, mengatakan bahawa pembangkang, jomlah kita bekerjasama. Bukan tanggungjawab pembangkang untuk bekerjasama. Tanggungjawab pembangkang ialah pembangkang. Sebab tu namanya, kalau di UK dia panggil His Majesty's Loyal Opposition. Di sini pun pakai perkataan pembangkang, bukan perkataan penyokong. Tapi dia mainkan retorik, inilah pembangkang, cik pembangkang lah. Nama pun pembangkang, memanglah pembangkang. Tapi itu perlu dibuat. Sebab inilah dia elemen semak dan imbang dalam sistem demokrasi dia. Tapi kalau pergi panjang sangat ni, dia naik semangat terlebih, saya pulang balik kat Syafiq. Okey, Datuk YB ya. Jadi saya rasa dah habis dah dekat situ untuk soalan-soalan kepada YB dan juga Datuk lah. So jadi wacana intelek ni sebenarnya asas dari YB kita buat adalah untuk membuka ruang kepada student dan NGO masyarakat di luar sana untuk berinteraksi dengan YB di sinilah. So kita buka untuk soalan kepada audien-audien yang hadir, dan juga kita juga lah rakan daripada Medsos kan. So siapa yang nak tanya soalan boleh pergi berdiri di YB. Boleh ambil ni lah tempat di mic tu. Mungkin yang first ni kita akan pick up 4 soalan dulu, boleh? 4 ke 2? Boleh Dun, boleh. Moderator okay, tu kan 4 soalan dulu, kita pick up 4 soalan dulu. Alright. Okay, teruskan buka mic ni, dia kecil sikit, comel sikit. Afam, ada macam Afam comel. Boleh kot tu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko. boleh tahan. Okay. Nama Wan Muhammad Arif. Tak apa, cakap je lah. Boleh cakap kat sana. Gamis. Saya sebenarnya ada 5 soalan secara ringkas aku. Yang pertamanya adalah kaitan dengan PTPTN. Ini soalan pada YB Saiful. Justifikasi perubahan penurunan beratusan diskaun pinjaman yang agak ketara daripada sebelum ni, dan daripada mana data-data ini dirujuk, dan adakah mustahil untuk laksanakan penghapusan hutang PTPTN bersasar seperti manifesto yang diutarakan. Kemudiannya yang kedua, soalan kepada YB Syed Saddiq. Along intern, dahulu YB pernah bawa isu ini dalam parlimen, dan saya tak pasti adakah itu berjaya dilaksanakan ataupun tidak. Jadi apa pandangan YB dan apakah usaha YB untuk terus bawalah isu along intern ini. Kemudiannya yang ketiga, impak program rakan muda dalam belanjawan dinyatakan program rakan muda mendapat peruntukan 20 juta. Apa modus operandinya sehingga kerajaan begitu yakin dengan program ini? Dan akhir sekali, mungkin kepada YB Syed Saddiq sebab kat Johor ni, iaitu USIM, hospital pengajar USIM di nak buat di Kota Tinggi lah, di kawasan YB Menteri sendiri. Jadi jauh daripada USIM sendiri yang berpusat di Nilai. Jadi apa pandangan YB lah? Adakah ada sebab-sebab tertentu? Dia buat dekat Kota Tinggi? Yes. Oh, ni first time saya dengar. Banyak soalan. Assalamualaikum. Saya tadi tertariklah dengan apa yang Datuk Wan Saiful sebut berkaitan dengan legislator atau lawmaker lah kan. So kita memang tahu memang tugas ahli parlimen ni memang lebih kepada membuat dasar kerajaan sebenarnya. Tapi kita dah terbiasa, macam saya pun sebelum ni pegawai ahli parlimen, pegawai khas, sosial politik. Jadi kita akan bila pilihan raya tu disebab undi. Jadi akhirnya sebab itulah wakil rakyat ni dia bukan terbeban lah, maksudnya bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pengundi-pengundi kat kawasan dia tu akan undi dia. Bukan berkaitan dengan apa berlaku kat parlimen, tapi apa berlaku di kawasan. That's why kita pun kalau kita lihat bila nak berlaku persebaran parlimen tu, dia melihat keluasan kawasan,
dan sebagainya lah, bukan bergantung kepada seorang ahli parlimen mewakili berapa jumlah pengundi kalau di Malaysia ni lah kan. Sebab kita lebih bergantung kepada isunya di kawasan, bukan isu mewakili suara pengundi di parlimen. Tapi perkara ini kita balik pula MA 63 di mana Sabah Sarawak Borneo diminta 1/3. Maksudnya Borneo tidak mahu kuasa itu pemusatan di Semenanjung. That's why sebab itulah juga Borneo minta 1/3 kerana akhirnya kuasa itu berlaku di parlimen, pengundian di parlimen, perbincangan di parlimen. Tapi kita juga balik kepada persahabatan semula. Bila berlaku persahabatan semula, nak lihat juga kawasan tak naklah contoh macam Bangi kan, sampai parlimen boleh tiga seat. Tapi benda itu akan berlaku ketidakadilan untuk kawasan luar bandar. Contoh saya Mersing dan sebagainya lah. Mungkin wadah boleh ataupun berdua lagi lah bila ulas lebih lanjut. Dan yang kedua, berkaitan dengan tugas pembangkang. Saya setujulah, mungkin sedikit setuju apa yang dikatakan oleh Mbak Datuk tadi berkaitan dengan pembangkang ni kebangkang. Tapi kita lihat ada beberapa cadangan-cadangan seperti disebut oleh oposisi ataupun di Johor dah mula gunakan perkataan penyimbang. Jadi bagaimana pendapat kedua wajah berkaitan dengan tugas sebagai pembangkang ni macam mana? Okey, terima kasih. Bagi nak jawab dulu. Banyak ni. Banyak sangat. Banyak saya ni. Okey, jawab dulu. Sila. Dulu. You first. Saya cuba jawab seringkas mungkin ya. Pertama sekali berkenaan soal intern berbayar ataupun hatian amali. Apabila saya berkhidmat di kementerian pada tahun 2019, kita berjaya memulakan proses pembayaran intern yang berwajib bagi sektor kerajaan, so GLC, agensi dan kementerian. Dan ada peruntukan khas yang datang daripada Kementerian Kewangan bagi agenda ini. Bukan itu saja, kita pindah pekeliling rasmi kerajaan yang dibuat oleh KSN dan dikeluarkan dan dah diwawakan bahawa jumlah pembayaran itu akan dinaikkan. So daripada RM150 sebulan, yang saya agak yakin mana-mana intern tak boleh hidup dengan RM150 sebulan anak dekat Putrajaya, kepada RM850 sebulan, diikut per hour, tak silap RM5 daripada RM1.50. So itu dua perkara, dan itu akan membuka jalan selepas itu untuk proses latihan amali berbayar dalam sektor swasta. Sektor swasta ni lebih complicated kerana kita tidak boleh terus paksa, tetapi apa yang dicadangkan pada masa tersebut adalah kini majikan telah pun bayar ke dalam tabung HRDF yang boleh diguna pakai untuk tujuan upskilling dan reskilling. Ada cadangan juga untuk dipertimbangkan supaya dana tersebut termasuk dana tambahan dari sektor korporat ataupun swasta tersebut dipadankan untuk proses pembayaran bagi intern. So itu, that was the plan, minimum. Cuma saya difahamkan kini dia teruskan bagi sektor kerajaan, tetapi bagi sektor swasta yang sebelum ini dijanjikan, sekarang lagi sekali dah tak ada lah, kerana dah dijanjikan tu memang ditiadakan. Tapi yang lebih menyedihkan, dalam sektor kerajaan nak sektor paling penting itu pendidikan, cikgu praktikal ya, yang sepatutnya dibayar, pekeliling wajib dibayar, tetapi tidak dibayar. Saya dah bangkitkan perkara ni 2 kali dah dalam jawatan kuasa pilihan khas parlimen, bukan saja dekat dalam parlimen, jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Saifuddin Abdullah. So ada kerajaan pembangkang kat dalam. Saya tanya masa tu, kata cikgu praktikal memang patut dibayar dan akan dibayar, tapi bila saya turun ke lapangan, saya tanya tidak dibayar. Saya bangkitkan, dia ada seperti denial syndrome lah. Bila saya bangkitkan, mana ada, jangan kena bayar, jangan dibayar, mungkin lewat sikit. Tak, dah habis praktikal tu, tak dibayar pun. Ingat cikgu-cikgu kita ni yang jadi cikgu ni kaya. Mana ada, dia boleh survive 3-6 bulan tanpa gaji, RM0. Peralatan sekolah je kena bayar, sewa siapa bayar? So dapat RM0. So bab-bab ni saya rasa agak menyedihkan lah, benda basic ya. So itu dalam bab jawapan berkenaan intern berbayar ni lah. Perincian perbelanja rakan muda tu memang saya akan bangkitkan. Kita pun belum dengar apa-apa perincian, dan saya nak dengar perincian tersebut supaya kita pastikan dapat disalurkan. Saya rasa secara amnya, kalau dibelanjakan yang betul, it's good dan patut dilakukan. Hospital USIM, saya nak jawab dengan lebih panjang, tapi minta maaf saya baru dengar. Izinkan saya nilai, tapi yang peliknya memang betul lah kalau
mesti meletak kat kuarter tinggi tu, saya rasa perlu diproduksi sedalam mungkin lah. Cuma saya ingat juga kerana hospital UIAM, dia bukan di Gombak tapi dia buat di Kuantan, jika saya tidak silap. So selalunya memang menteri akan ada pet projectnya lah yang nak dibuat di kawasannya. Cuma bila nak buat dekat kawasan tu, pastikan dia tidak menyukarkan mahasiswa lah. Dan saya rasa perkara ini perlu dipertimbangkan sedalam mungkin. Berkenaan soal persebelahan semula, saya rasa Datuk Wan akan jawab pasal pembangkang, imbang ataupun oposisi. Ada banyak cadangan-cadangan yang lain. Perkataan yang diguna pakai itu secondary, tapi yang penting adalah tanggungjawab hakiki pembangkang adalah untuk semak dan imbang. Cuma saya rasa dalam semak imbang tersebut, kalau ada perkara baik yang diketengahkan, tidak ada masalah untuk kita sokong. Kerana akhirnya itu adalah untuk negara. Cuma akan ada banyak juga pertelingkahan, isu ideologi, isu dasar yang akan ada permasalahan daripada sudut persefahaman tersebut. Itulah kita akan lawan, dan itulah tanggungjawab hakiki pembangkang, semak dan imbang. Terima kasih. Okay. Saya terus pergi kepada perkara berkait dengan PTPTN tadi. Dalam belanjawan ni ada disebut mengenai PTPTN. Dari biasalah yang disebut mengenai diskaun, mengenai barang balik. Root problem of PTPTN masih belum ditangani dengan baik. Daripada zaman saya jadi pengerusi dulu pun, kita ada bekas pengerusi PTPTN seorang lagi di sini, lebih awal daripada saya. Juga saya rasa masalah ni daripada awal. Sebenarnya PTPTN ni, the actual problem is a business model daripada awal salah. The business model PTPTN ni ialah pinjam untuk bagi pinjam, berhutang untuk bagi hutang. Pinjam dengan interest rate yang tinggi untuk bagi pinjaman dalam interest rate ataupun dia ujrah yang rendah. Jadi daripada awal business model ini bukan business model, ini charity punya model, tapi nak dijalankan sebagai business. Sebab tu dia sampai sekarang, kalau saya rasa liability yang ditanggung oleh PTPTN ni sekarang almost twice of 1MDB. Sekarang, zaman saya dulu dah 50 bilion plus, 54 bilion kalau tak silap saya. 1MDB baru 30 lebih. Jadi ini masalah. Dan root problem ni belum ditangani. Sebab tu antara benda yang saya selalu push ialah sebenarnya yang kita kena galakkan ialah penabungan untuk pendidikan. Then you solve the problem of jumlah yang perlu dipinjam tidak perlu terlalu banyak. Budaya menabung dalam masyarakat kita, saya terima hakikat bahawa budaya menabung sekarang belum begitu widespread di kalangan masyarakat. Jadi akibatnya terpaksalah buat pinjaman di PTPTN. Tapi semangat asal PTPTN, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi, PTPTN, tabung pendidikan tinggi. Tapi tak bila dia jadi Perbadanan Pinjaman Pendidikan Tinggi. Dia ada bid'ah yang tidak disedari dia tiba-tiba. So ini perlu diperbaiki, dan the root problem mestilah ditangani. Dan satu cara bagi saya, kalau kita betul-betul nak tangani, saya duk push supaya daripada dulu lagi saya mencadangkan supaya PTPTN dipindahkan daripada Kementerian Pengajian Tinggi pindah ke Kementerian Kewangan. PTPTN bukan agensi pendidikan, PTPTN agensi kewangan. Jadi dia sepatutnya dipindahkan ke Kementerian Kewangan yang lebih boleh dan ada lebih banyak kebolehan dan kepakaran untuk mengawal selia agensi macam PTPTN. Dan adalah details lain-lain saya rasa boleh dipertimbangkan. Kalau sekiranya nak laksanakan janji-janji yang diberi oleh Pakatan Harapan, dululah kita sama-sama figure out dulu janji RM4,000 contohnya penangguhan. Saya bentangkan, saya ingat lagi berapa 19 bulan Februari kalau tak silap saya 2020, bentang mesyuarat kabinet, nampak macam setuju dah. 3-4 hari lepas tu Tun resign pula dah. Jadi tak dilaksanakan. Saya nak tambah sedikit nanti, ada cerita internal. Ada cerita internal. Saya kongsikan. Jadi sebenarnya janji tu dah ada caranya, mekanismenya dah ada. Saya tak pasti saya boleh cerita tidak sebab bentang kabinet dia masuk atas reservasi pula. Mekanisme tu dah ada. Saya dah ada kes mahkamah, malah nak pergi kes mahkamah lain. Jadi mekanisme tu dah ada. Di waktu yang sama, kalau ni yang dia nak buat sekarang, apa dia panggil Income Contingent Loan Repayment Scheme, yang mana dia dipotong gaji melalui LHDN. Itu cadangan saya first. Betul. Saya jadi pengerusi bulan Jun 2018. Bulan Disember 2018, bulan 9 2018 saya berjumpa Menteri Kewangan masa itu, Yang Berhormat Lim Guan Eng, untuk bincangkan mengenai mekanisme ni.
diumumkan dalam ucapan belanjawan 2019 oleh Menteri Kewangan. Saya umum pelaksanaan pada 5 Disember kalau tak silap saya 2018. 6 hari bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia tak setuju. Sekarang dia pula ulang. Itulah, kita pun tak tahu dia flip flop ni memang. Tapi itulah dia ceritanya mengenai PTPTN ni. Penyelesaian PTPTN ni ialah you must tackle the root problem. Dan the root problem is the business model, bukan mekanisme bayaran balik. Bayaran balik ni ialah simptom daripada penyakit asal. So kalau kita nak bagi pendidikan percuma contohnya, lebih murah untuk bagi pendidikan percuma dengan cara memastikan di universiti-universiti awam hapuskan terus semua yuran, biar 100% free. Berapa persen? 5% je lagi tambahan. Sekarang 95 sikit je. Saya ingat lagi, saya pernah buat kiraan untuk Kementerian Pendidikan pada masa itu. Kalau nak hapuskan yuran terus di universiti awam, saya tak ingat the actual figure, about 80 to 100 million ringgit sahaja setahun. Bukan banyak sangat pun. Tak sampai bilion-bilion. It's not 1 billion ya. Ya, so rendah jumlahnya. Lebih murah daripada kos pinjaman PTPTN setahun. So ini cadangan-cadangan dah ada. Dia nak buat kajian balik. Tak apalah dia nak buat kajian. Tapi ini yang saya maksudkan bila saya kata saya agak kecewa dengan cara pentadbiran kerajaan ni. Dia sebenarnya tak perlu kajian banyak-banyak pun, boleh implement je benda yang kita dah buat dah. Tapi itu PTPTN sikit mengenai USIM nak dibuat di Kota Tinggi. Sebelum mana-mana entiti berkembang atau membina tapak baru di tempat lain, sepatutnya apa yang dibuat ialah dia ada sedikit kajian mengenai the demand at that place. Dia tak boleh main buat sebab menteri ada kat situ. Kalau sekiranya tak ada demand, nanti kapasiti USIM dinilai ataupun tak penuh 100%, dia buat yang baru di tempat lain, siapa yang nak pergi ke situ? Timbul lagi isu kos makin tinggi dan tidak cukup pelajar. Tapi it must be for ada business logic di sebaliknya, bukan political logic. Sebelum saya pergi kepada soalan YB Islah tadi, saya sebenarnya tak apa faham soalan mengenai persempadanan semula dan pengundi based on apa yang berlaku di kawasan. Mungkin kita boleh sembang kemudian juga. Tapi mengenai tugas pembangkang, pengimbang atau oposisi ini tak apa. Ini political correctness gone crazy. Nampak tak? Dia sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni, kalau kita tengok beberapa perkataan yang sebenarnya digunakan seharian dalam kehidupan kita, tak ada masalah pun kita guna perkataan-perkataan ni. Contohnya perkataan pembangkang. Semalam saya timbulkan mengenai isu babi di Kampung Selamat di Tasik Gelugor. Ada yang kata khinzir lah, babi tu babi lah, apa masalahnya? Tak ada masalah langsung. Jadi kalau sekiranya kita guna perkataan pembangkang, itu perkataan yang tepat yang menggambarkan peranan sebenar dalam semak imbang ni. Kita nak cari-cari perkataan lain. Negara lain tak ada satu pun fikir kita nak ganti perkataan opposition ni dengan perkataan apa. Kat sini pula lebih-lebih. So ini political correctness yang tidak ada logiknya di sebalik the desire to be politically correct. So bagi saya, peranan nama yang betul ialah pembangkang, dan peranan yang sebenar ialah untuk membangkang. Tujuan apa membangkang? Tujuannya ialah nak tunjuk bahawa ada idea lebih baik daripada apa yang dibuat oleh kerajaan. Salah ke? Tak salah. Memang itulah tanggungjawabnya. Kalau sekiranya sebelah pembangkang ni duduk diam, sebelah pembangkang ni tak buat apa, sebelah pembangkang ni tak bercakap mengenai idea baik, yang tu yang salah, pergi sokong kerajaan, lagi dah salah macam baru berlaku. Nampak? So kita kena clear dan kita kena faham bahawa betul ada masa kita kena be politically correct, tapi janganlah sampai berlebih-lebihan sehingga benda yang tak salah pun tak dibetulkan. So bagi saya, peranan pembangkang kita kena faham. Peranan pembangkang ialah untuk jadi semak imbang kepada kerajaan yang ada dan bagi idea-idea yang membina. Dan di sebelah kerajaan, kalau kita bagi idea yang dia rasa tak boleh nak laksana, dia counter balik. Tadi saya suka betul perbahasan dalam Kementerian Dalam Negeri ni. The exchange memang berlaku. Baru tadi, dalam sejam 2 jam tadi. Jadi di sebelah sana, di sebelah kerajaan, dia dengar pandangan kita, yang mana yang baik, dia kata okey, kita terima dan kita akan pertimbangkan.
Yang mana yang dia rasa tak baik, dia bantah depan-depan gitu, dia counter balik. Ya, kita bukan nak hadkan soalan, boleh tanya banyak mana soalan tak apa, tapi bila first open mic tu hanya digunakan tanya satu soalan dan pergi ke belakang. So semua orang boleh tanya, boleh tu okey tidak jadi seorang tanya sampai 5 soalan, yang lain tak sempat nak tanya. Alright tak bagi dulu lama ni. Good evening, YB. I'm Chloe, a law student from HEP University. I would like to ask, with the current financial situation of our government, do our government needs to more focus on our financial issue, or we still have to use money like to help others country to recover their financial, like the current issue, Palestine? So because before that, like our PM got mentioned, we need to have the dana sebanyak like 100 juta untuk like bantu Palestine. So I would like to ask to be YB about the opinions for this. Sure. Yeah, thank you. Ada ya, sila. Assalamualaikum YB. Saya Muzaffar daripada PPIM. Saya nak tanya macam tadi YB Syed kata always the devil in the details. Tapi nak beritahu kat YB, setan ni YB, syaitan ni, devil ni devil ni pandai YB, devil ni pandai YB. Dia takkan buang masa duduk Malaysia, dia dah lari pada Malaysia dah. Because this way say the devil leave the details. So siapa yang details tu, that means setan ni pandai, dia takkan buang masa, dia dah lari daripada Malaysia. So I leave it, okay. Cerita saya, I'm trying to touch about reform that I put, and YB mengatakan reform dengan kata apa, pembaruan yang patut dibuat. So I'm like to touch in the banking system dengan perundangan. So banyak sangat dana yang diletakkan adalah bawah I'm not, kita PPIM bukan against Islamic banking, but kita kata it's more to the Islamic punya finance, give pinjaman semua. Tapi untuk bagi tahu aware of the YB, the problems with the Islamic banking is the legal documentation. Sebab after the bank negara ataupun the government, previous government says all the Islamic banking cases under jurisdiction of common law, they means you koyak already. You will not get any justice. Sebab common law, dia akan refer the president of the case, dia akan refer pada Koik Bank lah, Hok Bank, which there's no Islamic at all. And then when they present the case to the court, they are talking about borrower and lender. But when you're talking about to the Islamic finance, they are buying and selling. So this is the problem that kita tahu. Kalau benda berterusan YB tak ada reform, 100% siapa yang untung, the bank make money, public akan lagi bankrupt. Until today, public memang kesusahan dan akan jadi bankrupt. Sebab tu YB, salah satu contoh yang saya bagi, kalau saya penjual limau dengan harga 3 biji limau RM10, saya ambil duit YB, saya tak deliver, you can put me to the jail. Kan dia tak work because I tipu. But Islamic banking don't deliver the house that they selling to you. Yang menangis apa? Rakyat. And they still make money. They don't care. So ini I minta to YB, please, it is very very critical. Because I boleh bagi banyak bukti, federal court daripada Pakistan, US, semua dah reject. So itu YB, I minta tolong YB. Terima kasih YB. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris daripada PKRM, which is Persatuan Kemanusiaan Rakyat Malaysia. So berdasarkan statement YB Syed tadi, mengatakan bahawa penarikan subsidi akan menyebabkan 2024 adalah tahun kos sara hidup tinggi lah. So orang kata apa pelaksanaan ataupun pendapat YB untuk meningkatkan pendapatan yang menggalakkan, contoh katakanlah kita galakkan rakyat untuk mulakan bisnes ataupun macam mana? Cadangan apa, akhirnya persoalannya adalah pelaksanaan untuk kita nak overcome the kenaikan kos sara hidup. Assalamualaikum YB. I Tini from NGO Perintis.
Okay, I ada satu soalan because kita pun limit pada satu soalan aja. Okay, by the way, okay, kalau ramai, I think yang ramai terlepas pandang about the income tax yang dikenakan ke atas employee. Okay, those yang gaji 3,500 if I'm not mistaken, which is 35,000 per annum. Since if I'm not mistaken, last 20 years ago dah kena income tax, okay? Until up to date 35,000 per annum. The thing is 35,000 per annum tu 3,000 lebih right now dah tak relevant lagi because dengan kadar inflasi yang increase almost 4.5% KL area dah tak relevant, which is even dah gaji 5,000 pun macam kais pagi makan petang sekarang ni. Lagilah kalau yang 3,500 tu, I don't think is relevant. Still keep asking the nak kena fill up all the EA form and all that. It's nonsense. Okay, because kita gaji 5,000 pun memang tak cukup. Rasa macam itu pun bawa bekal lagi sometimes. Apa ni, yang memang orang kata memang tak kalau 70,000 lah at least pun 70,000 thousand pun mungkin I think paras hidup cukup makan. Because kalau those yang I tak tahu, insolvency pun dah aware about macam bankruptcy. Kalau diorang yang before COVID 2021, those yang bankrupt 50,000 dah declare bankrupt. Now they will increasekan 100,000 baru declare bankrupt. Okay, those yang bila those yang masih dalam even masa dulu dah declare bankruptcy, bila even dia punya hutang tu around 90,000, dia dah discharge. Because government dah increasekan dia punya limit bankruptcy 100,000. So LHN apa buat sekarang ni? Takkan 35,000 per annum dah 25 tahun previous still lagi kena, sekarang 3,500 gaji kena bayar income tax juga. Tak worth it. Itu je lah yang I nak supaya benda ni ada dibahaskan. Sila. Wabi, jawab lah. Macam berkedut dia dari Wabi. I jawab on my one. I'll answer Chloe first. From what I made to understand, Chloe, the government will not donate from its own funds worth 100 million. From what we were briefed in Parliament, initially was 1 million. I think the maximum was 10 million when it was announced, and the remaining amount actually came from multiple different crowdfunding initiatives, whether from state governments, NGOs, NGIs. So actually that's the bulk. 9 out of 10 come from crowdfunding initiatives. Direct amount, I think it's 1 to 10 million. I remember initially it was 1 million, and the Deputy Prime Minister announced that it will be topped up to 10 million. 10 million you convert to US dollars is like $2.5 million, which is actually a very small amount, and even then it is of food, health equipments, etc. The majority is in kind. Is this necessary? So will this move the needle in making the Malaysian economy recover? I think we all know 2.5 million will not. But in the larger scheme of things, Malaysia wants to position itself as a leader in Southeast Asia and as a modern, progressive, Muslim majority country as well. And I think that's our strength. I mean, if you look 1980s, 1990s, people in the Middle East used Malaysia as a reference point. And that benefited us in many different ways. From tourists coming to Malaysia, investors in the Middle East making Malaysia the destination of choice, even making Malaysia their second home. Buying properties here, spending here, going to KLCC, we've seen them, even up to today. So the trickle down is massive. And it's not just a Malaysian phenomenon. If you look from a larger scheme of things, not just from individual perspectives of knowing Malaysia, one policy which I remember then was criticized, but now we are reaping the benefit from. You know what people want to say about Tun Dr. Mahathir in the 1990s, when he assisted Sudan, Somalia, many countries in Africa or Middle East
which today have opened up multiple grounds of opportunities. Azerbaijan and many others. Petronas entered, and Petronas was given the first right to explore. And now we have oil fields there, and we are benefiting in the tune of billions. Bosnia, when the world looked away, we went. And today now, they're not only our trading partner, but today, they see Malaysia as one of their most trustworthy allies. There are many examples of this, where we reap a lot. Just ask the question, why does US spend so much on US aid? We know that in the end, there is a soft power kind of perspective. Why China today is spending so much on OBOR, One Belt, One Road? And after that, Europe contesting with their Global Gateway program. In the end, there is always a soft diplomacy, FDI perspective. But above and beyond all of that, I as a Malaysian think that when it comes to Palestine, there's a very, intimate link between Malaysia and Palestine, and the amount is actually, as I shared, in total is actually very, very small. Malaysians are contributing more than ever. Actually not the government. But I think in the future, that kind of soft diplomacy plays a very big role. I just want to share another example of this. Singapore size, population, very, very small. In terms of diplomacy, very powerful. Just ask yourself, why does, back then again, 1990s, all the world leaders, when they come to Southeast Asia, they'll come to Malaysia first. Today, they'll skip Malaysia. So it's not just concerts skipping Malaysia, global leaders are skipping Malaysia. Now, whenever the foreign secretary, US foreign, whether it's the vice president, you don't even talk about president, but vice president will go to Singapore first. Pardon? The devil's run away. Yeah, you're saying exactly that. So it's becoming the focal point now. I think we should learn a lot from this, like how they learn from us. But I think Malaysia doesn't restore its position as the diplomatic powerhouse in Southeast Asia. Then I think we will slide back to become a country of mediocrity and complacency. And I don't think Malaysia deserves that. Malaysia should always aim to be the best among the best, at least in Southeast Asia. Instead of relegating a position now to Dubai, to Qatar, to Saudi, that's in the Muslim world, and in Southeast Asia to Singapore, now to Jokowi in Indonesia, Thailand. Man, we were always there. So I think that's a point which we need to also look at. That's one. But one thing which I do agree upon, I think today what my bigger worry about is that the debate on this is becoming so muddled in Malaysia that we're losing a lot of focus, like on education. I'm more worried that we don't have enough teachers. Official numbers, 50,000 teachers which do not have, the placements are there, but the positions are not filled. Teachers are being overburdened. How is this issue being resolved? PISA rankings, we are behind. How is this issue being resolved? So I think the muddle of issues is there. And obviously, the Prime Minister should not take up the Minister of Finance position because he has so many different jobs to do. He's travelling a lot, good or bad. But at the same time, at home, our currency is at its weakest position in 20 years? I know the Minister of Economy said, no, it's not that bad. In the end, is US currency strengthening? Yeah, but relative to other countries, we are the worst. So the point, kau sedar hidup, Menteri KPDNK pun tak lantik lagi. It's been almost 4 months. So the point I'm trying to make is the focus now is gone. And I'm very worried about that. Core issues at home are not being resolved because of over-politicization, but worse, the lack of focus, lack of leadership, which I think is hurting our country. I think that's worth not 3.5 million, 2.5 million US dollars, that's worth billions, which we're losing. Sorry, from friends of PPIM, kalau ada apa-apa kertas kerja yang boleh saya baca, sorry, ni first time if you can send it to me, you know how Jack mana? Tolong pass nombor telefon nanti, pass my number, kau boleh tolong forward, I want to read. It's very interesting, ni first time saya dengar. Terima kasih minta maaf sebab saya nak jawab, kalau saya kurang arif, susah untuk saya jawab. So kalau boleh tolong kongsikan. Ada cadangan berkenaan bagaimana nak kendalikan isu kos hidup. Just very briefly sebelum saya pergi kepada ni, soalan keempat berkenaan isu pembayar cukai. I think that's very interesting. Saya pun tidak terfikir, tak terlintas pun nak fikir isu ni. Mana tadi alamak? There's a lady. Sorry. Yeah. Thank you for raising it. It makes sense. Real wages actually stagnating if not reducing. Kos hidup meningkat. Tak pernah terlintas untuk saya fikirkan perkara ni. Saya rasa boleh kita go back to the drawing board untuk kita bincangkan dan fikirkan sedalam mungkin. Dan betul,
tak adil untuk mereka terus ditekan dengan kenaikan kos hidup, kadar inflasi, beban cukai itu masih sama. Cuma satu perkara, I'm playing the devil's advocate lah ya, yang saya rasa agak merisaukan di Malaysia adalah, di Malaysia ni kita punya tax base is actually very low, sebab 11%. Mereka yang mampu untuk bayar cukai pendapatan tu sangat rendah tau. Daripada 10 rakyat Malaysia, hanya satu yang membayar. Maksudnya tangga gaji majoriti rakyat kita sangat rendah, sampai dia nak bayar cukai pendapatan pun tak cecah tangga gaji tersebut. So isu kat Malaysia ni memang isu gaji yang tidak meningkat, nak real wages. So cadangan tu saya rasa saya akan kaji jugalah, something new. Very briefly brother, berkenaan soal cadangan dengan kenaikan kos hidup. Sebagai penggubal undang-undang, ada banyak yang saya telah ketengahkan di Parlimen. Contohnya dalam sektor logistik, yang pengecualian perlu diberikan. Kalau ada peningkatan tak boleh terus to 8%, dia secara berkala. Ada banyak cadangan-cadangan lain. Tetapi secara individu, bagaimana kita nak kendalikan kenaikan kos hidup ni? Pertama sekali saya nak cadangkan, please read the budget. Mengapa saya katakan perkara tersebut? Kalau kita memerlukan pembayar cukai, maksudnya kita dah cecah tahap untuk bayar cukai, that means income tax. Ada banyak pengecualian cukai yang diberikan, a lot. SSPN is one, yang sebelum ni kerajaan nak tarik semula, kita bangkitkan, nasib baik dia tidak tarik. Saya pun risau kerana banyak orang kat kawasan saya bantu berikan one off RM500 supaya mereka buka SSPN, dapat pengecualian cukai. Daripada gym equipments, fitness, ada banyak soal pengecualian cukai. So please read that. Kalau tak, we lose out. It's actually burning money kalau kita tak tahu perkara ni. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bab ini juga, saya rasa walaupun sukar untuk didengari, I think it's very important for us untuk cari jalan untuk pastikan daripada sudut pendapatan kita dapat dipertingkatkan. It is not easy. Sebab itu saya kesian tengok generasi saya pada hari ini, dan saya tidak setuju belum kata generasi saya ni generasi lesu, lemah dan lembek. Kerana realiti generasi saya ni, keluar hutang pendidikan ada, gaji rendah, bukan option, diwajibkan bekerja 2-3 pekerjaan seminggu just to make ends meet. Nak harapkan ibu bapa bersara tak ada duit, tak ada KWSP, ya, kerana lebih 50% dia punya KWSP bawah RM10,000. So beban tekanan ke atas anak muda ni sangat tinggi, atas dan bawah. So dalam bab ini saya rasa we need to find a way to diversify, if not we are in deep trouble. I'm not an expert on this matter, tapi saya rasa ada beberapa penambahbaikan dan cadangan yang boleh saya berikan outside of this forum lah. Terima kasih. Dan saya cuma tambah sikit mengenai banking system. Saya take note, menarik juga point tadi, dan sama juga macam yang income tax ni. Cuma saya nak ulas sikit mengenai income tax ni. Kalau kita bercakap from a theoretical point of view first, lepas tu kita pergi kepada the practical, the implementation. Saya secara peribadi, dia okey, cukai ni dia ada dua. Satu ialah income tax, satu lagi consumption tax. Dia dua prinsip. Sama ada kita cukaikan rakyat tu, tax the person at the point of income or at the point of expenditure. Saya secara peribadi, saya lebih selesa kalau rakyat kalau nak dicukai at the point of spending rather than income. Sebab teorinya macam ni, kita bekerja, ni orang susah-susah pergi bekerja kat luar, pergi bekerja, tiba-tiba bekerja, dia nak keluarkan duit gaji yang dia dapat. Datang seorang kata, kau kena bagi kat aku, kau dapat RM2,000, kau kena bagi kat aku RM20 ataupun RM200. Kalau dalam bahasa biasa, kalau benda ni berlaku dekat sebelah ATM machine, dekat mana-mana, dekat Ceras ke, dekat Bangi ke, dekat Tasik Negoro mana, ini dipanggil rompakan. Nampak? Tapi apabila dilakukan oleh kerajaan, dia dipanggil percukaian. So saya tak percaya dengan saya kurang selesa dengan dasar yang mencukai rakyat at the point of income. Sebab to me that is punishing hard work. Tapi ni theoretical lagi ya. Sekejap lagi saya cakap pasal implementation. Saya lebih selesa kalau kita cukai rakyat, ataupun kalau nak cukai, kita cukai at the point of consumption. Dia berbelanja, maksudnya dia ada kemampuan untuk belanja, maka cukai di situ. Sebab tu kita ada dua-dua. Sekarang ni kita ada dua-dua.
The challenge that we have ialah macam mana nak balance dua ni. Saya terima hakikat bahawa walaupun saya selesa dengan yang ni, tak selesa dengan itu, hakikatnya dua-dua tu ada. Jadi kita tak payah duk cakap teori sangat lah. Saya cerita tadi tu as latar belakang je. Challenge yang kita ada ialah macam mana nak balance dua ni, supaya rakyat bekerja dan berbaloi untuk dia bekerja. Janganlah dia bekerja tapi lepas tu kena cukai sampai 50%, 60%. Baik tak payah kerja. Nampak kan? Baik tak payah kerja, baik bergantung pada subsidi je. Baik minta kat YB Said Saddiq je peruntukan setiap bulan. Tak ada kena cukai. Kalau bekerja kena 50%. Lepas tu beli kereta mewah EV. Itu contoh ni. Jadi ini dari segi teorinya, macam mana nak balance itu satu benda yang payah. Yang saya agak duk tengok sikit sekarang ni ialah berlaku kenaikan consumption tax tapi tidak ada penurunan income tax. Maksudnya at both points rakyat kena bayar kepada kerajaan. Jadi ini satu benda yang tidak begitu seimbang. Tapi kita kena pastikan juga kalau nak turunkan cukai, kadang-kadang kerajaan naikkan di setengah-setengah negara dia punya consumption tax sampai 25-26%. Dia tak nak pergi sampai ke situ, terlalu banyak. Ada negara yang income taxnya sampai 40-50%. Itu pun kita tak nak pergi juga sebab dia terlalu banyak. So nak balance tidak mudah. Tapi prinsipnya kita kena jelas. Bagi saya prinsip yang kita kena pegang ialah we must encourage people to earn as high as possible, and we must allow them to keep as much as possible of their income. Nak cukai at the level of consumption. Cuma macam mana nak balance itu cerita lain. Point yang disebut tadi mengenai 35,000, betul 35 sekarang 35, okey. Okey, saya pun tak tahu pasti tapi kita katalah 35. The challenge is kalau kita increase, then the tax base will become even lower. Tadi dah kata dah 1 out of 10 1 out of 10 yang bayar. Sekarang 1 out of 10. Kalau naik jadi katalah 50,000, maksudnya lagi kurang, tak cukup separuh. Jadi berapa? 0.5 daripada 10 orang. Jadi the tax base will be even lower. Dan itu akan ada impact kepada government revenue. Dalam keadaan budaya masyarakat kita dan keperluan, bukan saja budaya tapi keperluan masyarakat kita ialah kepada bantuan daripada kerajaan, kepada subsidi dan sebagainya. How do you balance decreasing income tax revenue dengan increasing demand for subsidies and assistance? Correct. Ini benda yang agak teknikal, tapi tanpa angka yang tepat susah kita nak bagi komen. So saya faham point itu. Cuma yang ni kita kena bincang panjang sikit lah sebelum kita timbulkan, sebab dia akan ada impact pada national revenue. In advanced nation, dia ada advanced income tax lah, where you get lower rates to pay. So that will actually balance out everything. Dia bukan saja advanced income tax, dia ada juga satu konsep dipanggil negative income tax. Jadi negative income tax ni satu benda yang dibincangkan oleh the likes of Milton Friedman in the US in the 1960s and the 70s. Yang mana dia bercakap mengenai kalau sekiranya orang tu income dia rendah, then the government should pay the person rather than the other way around, sebagai mekanisme bantuan kepada dia sebab income dia lebih rendah. Sebab tu dia panggil negative income tax. So percukaian ni bukan satu benda yang boleh dibincangkan secara secara tiba-tiba. So dia kena ada datanya, kena ada kefahaman mengenai impact percukaian. You reduce one thing, there must be something else that you need to increase. Apa benda? Tapi saya faham lah point tu. Ini berkait sebenarnya dengan kenaikan kos hidup. Dia bukan isu cukai sangat. Ini adalah kenaikan kos hidup. The real question yang kita kena tanya ialah soalan tadi, salah seorang tanya tadi, macam mana nak memastikan orang boleh tanggung kenaikan kos hidup. The only answer available is you must enlarge the economic cake, so that when we share the economic cake, the share becomes bigger. Dan macam mana nak buat ini lah, dia wujudkan peluang pekerjaan, lepas tarik pelabur. Ni sekarang ni kita bercakap mengenai tarik pelabur asing, sama ada foreign or domestic. Masalah yang kita berlaku, Perdana Menteri kita sendiri yang duk pergi sana sini kata Malaysia ni negara korak. Nampak? When the number one person who's supposed to be the salesman for the country, dia demote the country, menghina negara sendiri, mengatakan itu ini mengenai negara sendiri, macam mana orang nak datang? So dia jadi tak logik lah. You want investors to come, but you are saying that we cannot be trusted. Message tu tak kena.
So this is a challenge that we have. The dichotomy between what is said and what is being done and what is being told out there, ni payah kita nak balance. Ini yang saya rasa elok kita tutup, tapi saya sekejap lagi mungkin saya boleh conclude, tapi saya nak conclude kata bahawa dalam belanjawan yang dibentangkan ini, bagi saya banyak missed opportunities for reform. Sepatutnya digunakan untuk tunjuk bahawa Perdana Menteri kita adalah Perdana Menteri benar-benar nak buat reform. Tapi peluang itu tidak digunakan. Malahan apa yang buruk yang diamalkan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu, dia ambil dan dia perfect, make it perfect. Keburukan tu disempurnakan oleh kerajaan yang ada sekarang. Ini yang bagi saya is kenapa je? Kenapa dia enter? Tu lihat kita pick up last question, last 4 question. Oh, ada lagi? Ada. Solat Okey, 5-10 minit boleh kot. Surau kat belakang ni je. So nanti kita sama. Okey, laju sikit. Dua daripada source, dua je kan? Ada lagi? Tak apalah, baca lah. Okey, daripada source ni kepada Datuk pembangkang dilihat tidak kompeten di dalam parlimen berbanding zaman Anwar Ibrahim menjadi pembangkang dulu. Soalan kepada muda disebut terus dalam komen tu, apakah fokus muda terhadap belanjawan 2024? Dan saya pasti pada Ben. Ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak menceritakan satu perkara sangat penting untuk Malaysia, iaitu beras. Apa saja yang dikatakan kalau tak ada beras, orang Malaysia ni rasanya bersalah. Jadi sejauh manakah MPs lah daripada kedua-dua belah memberi fokus yang betul supaya beras ni menjadi cukup di Malaysia ini dan kita tidak terpaksa mengimport. Kalau kita nak tukar pada staple food yang lain pun tak boleh, sebab gandum kita pun tak import juga. Jadi supaya kalau jadi macam dulu, saya ingat masa saya bersekolah menengah tu, tak ada orang kita pun tentang beras juga. Dan banyak jelapang padi yang sekarang tidak diusahakan. Rasa itu yang menyebabkan beras menjadi tidak cukup. Okey. Income tadi mana spending ni tinggi kerana salah satu penyebab. Okey. Thank you. Saya komen ringkas mengenai ni, kemudian saya pass ada biasa tadi. First tadi mengenai MP Perikatan Nasional, pembangkang tak perform. Ni salah seorang pembangkang perform okey. Kita sama-sama pembangkang sekarang. Saya rasa realiti yang kita terpaksa terima ialah di kalangan ahli-ahli parlimen, terutama daripada Perikatan Nasional, ramai yang baru. Daripada Bersatu terutamanya, ramai yang baru. Saya dah mencadangkan kepada pimpinan parti supaya kita giatkan lagi usaha untuk memastikan ahli-ahli parlimen kita dapat input yang betul dan dibantu untuk menyampaikan pandangan yang sesuai. Jadi ini saya rasa nak tak nak kita terpaksa terima hakikat bahawa dalam masa setahun, yalah, ini isu expectation tadi juga. Betul, expectation kepada kerajaan tinggi. Sebenarnya ada pembangkang pun tinggi juga. Dan so we need to manage the expectation. Seperti mana sebelah kerajaan baru kata baru 11 bulan, saya pun boleh kata baru jadi pembangkang 11 bulan. Jadi ada di kalangan kita yang boleh bercakap di dewan dan ada input-input yang boleh digunakan, tapi ada di kalangan kita yang boleh bercakap, cuma perlukan some more input saja. Jadi saya dah cakap dari pimpinan parti dan insya-Allah kita akan cuba perbaiki. So saya terimalah pandangan mengenai ahli-ahli parlimen kita. Cuma kita kena adil juga. Kadang-kadang apa yang berlaku dalam dewan ialah attention is given. Okay, ramai orang bergantung pada media.
Kita dalam Dewan, kita tengok boleh tahan juga ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ni. Tapi bila media tak cover, dia tak jadi apa lah. Saya berapa kali buat statement yang duk publish je lah, ni lah geng-geng media sosial kita, masuk dah soal-soal yang sebelah kita. Jadi mainstream media tak cover. Jadi adakah itu maksud saya tak bercakap apa? Bercakap banyak aja saya rasa. Hari ni pun 2-3 kali bangun tadi, tapi berapa kali masuk soal khabar? Tun Razzie Jidin, Fadli Syari, YB1, lagi satu Wan, Muhammad Faizal. Dan jaranglah perkara ni dapat liputan yang luas. Dan apa yang ni masalahnya lah, apabila satu MP walhal 100, saya beri contoh isu internship berbayar ni bukan saya saja bicarakan. Saya dengar ucapan YB Fadli Syari, dia bangkitkan je. Isu LCS bukan saya seorang, dia bangkitkan YB Fadli Syari. Cadangan-cadangan dia juga bangkitkan, sama seperti saya. Tetapi masalahnya timbul adalah apabila seorang MP, padahal satu hari itu 98% lah kontennya berkaitan isu-isu dasar, banyak penambahbaikan, sudah bangkit. Contoh baru-baru ni, saya tegur juga lah kawan-kawan daripada PN, kata kerana seorang MP walhal masa dah tamat, tapi dia jawab YB Teresa, dia bangkitkan soal boleh nak datang Langkawi, bogil pun tak apa, habis. Satu hari itu semua isu penambahbaikan, cadangan, ekonomi, pendidikan banyak tau. Razzie Jidin, Saifuddin Abdullah, saya dengar banyak cadangan baik. Kosong jadi isu tu, front page, bukan sehari, 4 hari. Itu masalah. Saya dah cadangkan, kata minta maaf je lah, saya pun ada buat kesilapan dalam Dewan, saya cepat tarik. Banyak je kita buat kesilapan, tapi bila tak nak tarik je perpanjangan. Ni belum lagi, esok baru speaker dah tentukan, kalau ada ambil tindakan, habislah 1 hari lagi. So dia cakap, there is wisdom in apologizing, and at the same time, ini parti disiplin memainkan peranan lah dalam bab-bab seperti ini. Walhal saya nak kata tak ada cadangan, tak ada pembahasan baik, banyak. Tadi YB Taqiyuddin kita dengar, so many suggestions, banyak je dia bangkitkan. Saya dengar YB Tuan Ibrahim, Tuan Man, orang kata ni ustaz. Tapi ustaz bangkitkan isu-isu perubahan iklim banyak. Ada perkara yang saya kurang bersetuju, tapi dia bahaskan. Contoh isu ekspor tenaga boleh baru, saya ada perbezaan pendapat, tetapi dia ulas isu tu sangat baik tentang energy security. Walau lihat, dia ustaz. So what? Isu baik. Dulu YBKJ bukannya doktor, tapi saya rasa he's a very good Minister of Health. Tapi yang diwawakan perkara ni ialah tidak dapat liputan yang luas. So I think it's about strategy lah dalam bab ni. Dan liputan, peranan media, social media dan lain. So untuk kata bahawa mereka tak ulas isu-isu ini, banyak diulas, banyak je cadangan yang baik. Sebab tu I can say this, sebab duduk dalam kerajaan pun saya kata benda sama. Saya jumpa mereka when I was part of government. Kesian juga banyak isu-isu baik yang dibangkitkan tapi tak dapat liputan. Akhirnya one small mistake, habislah. Inilah isu akan dimainkan pukul 8.30, 3 inilah akan dimainkan front page semua akhbar harian, yang akhirnya mengurangkan credibility. Walhal nak kata tak ada bakat tu banyak, sebab diorang dah ada dalam kerajaan, pembangkang semua dah lah. Datuk Wan pun dah I think everywhere lah, from NGO, NGI to government, out of government, everything. So that's one thing lah, which I sympathise. Dan saya rasa perkara daripada sudut strategi pembangkang tu, saya rasa kita boleh uruskan dengan lebih baik. Daripada sudut muda, fokus saya bagi belanjawan 2 benda, ekonomi rakyat dan pendidikan. Saya katakan ini kerana kalau kita fokus besar sangat, orang tak faham. And one thing I learn daripada Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, itulah isu fokus dibangkitkan. Itulah. Tapi yang saya marah, dia hipokrit lah. Dulu kata lain, diorang boleh buat, sekarang kita tak boleh buat. I think Saudara Wan bangkitkan isu PTPTN in the best way possible lah. Dia dulu yang bangkang, tapi sekarang dia buat, okey, tak apa, semua sokong. Dia kata orang lain tak boleh walak je, orang walak okey. So dalam bab ni saya rasa dia tak enak lah. But that's for muda untuk mainkan isu ni. Dia bukan sekat mainkan, tapi banyak solusi. Kerana akhirnya saya rasa rakyat nak lihat kritikan itu penting, tapi what is our solution? What is our offering? Supaya akhirnya dia ada keyakinan untuk mengundi kita. Tak kira agama, bangsa dan faktor umur, tua dan kaya miskin, dia nak undi kita. Dan saya rasa dalam bab ni banyak penambahbaikan yang boleh saya lakukan bagi muda, dan dalam blok pembangkang yang kita dapat uruskan bersama. Isu beras, saya rasa Saudara Wan dah bangkitkan dengan sangat baik. Cuma saya nak kongsikan satu data point yang agak merisaukan.
kita punya taraf SSL 62%, maksudnya 62% beras tempatan. Yang lain kita perlu import, tapi itu direct. Yang on the market actually is about 50% lah. Bukan 62% terus semua dah dikeluarkan. Tapi yang merisaukan saya ni, for the past 5 years, kita telah hilang lebih 50,000 hektar tanah yang diklasifikasikan untuk tujuan padi dan beras. Setiap tahun kita hilang 10,000 ekar. Mengapa? Kerana kita nak salahkan petani tak boleh. Petani tengok apa keuntungan yang mereka boleh dapat daripada padi sangat rendah, dia buat cash crop yang lain. Cash crop yang lain. Kerana bila saya jumpa petani-petani kata isu baja dengan benih dimonopoli atau oligopoli oleh beberapa pihak datang lambat. Masalah perairan, baja pun baja lama, akhirnya kos diorang kena tanggung. So daripada dia buat fikir benda panjang ni, dah lah keuntungan sikit sangat, baik buat cash crop lain, banyak lagi boleh dapat. So ini masalah sangat besar. Kerajaan baru-baru ni umumkan dia akan tambah 50,000 hektar. That doesn't solve thing. Kita dah hilang 50,000 hektar. Itu 50,000 hektar tu buat dekat Sabah dan Sarawak. So how are you going to resolve that? Ini isu yang lebih panjang. Saya rasa yang perlu penelitian yang lebih mendalam. So itu daripada saya. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Syafiq dengan Datuk Wan kerana memberikan peluang pertandingan untuk adakan sesi sebegini. Dan saya sukalah ulas-ulas begini kalau tak asyik jerit kat parlimen ya. Ni banyak jugalah dapat bincang, bukan sekat kritikan tapi solusi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syashani, thank you. Okey, dengan berakhirnya jawapan yang diberikan oleh YB tadi, maka berakhirlah kita punya wacana Intelek Seri 2 pada hari ini. Terima kasih kepada yang hadir. Jadi kita datang ke hadapan dulu macam biasa untuk mengambil gambar bersama dengan